Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hari ke-23 ke hari ke-24 dah ni. Kita semua dah sangkut dalam rumah begitu lama sekali. Tapi nak buat macam mana, satu keperluan. Kita tak nak tapi terpaksa buat juga. Dan pertama sekali saya nak minta maaf lah kerana dah lama sangat tak menghasilkan video. Jadi antara salah satu benda yang memberi kesan kepada saya secara personal lah, ialah saya jadi macam tak boleh nak fikir. Bila dah duduk kat rumah aja kan, tak boleh nak keluar. Dia jadi macam tak boleh nak fikir. Dia nak buat video, nak buat apa pun dia jadi macam jam tak kepala otak. Tapi saya ni nak kena buat juga lah. Tak kira dah tak boleh, lama sangat dah tak buat, saya kena buat juga hari ni. Jadi hari ni kita dah lebih kepada 3 minggu lah masuk ke dalam PKP ni ataupun kawalan pergerakan kan, perintah kawalan pergerakan. Jadi dengan keadaan ni kita semua terpaksa duduk di rumah. Saya keluar pergi ke pasar beli barang seminggu sekali. Jadi terpaksalah rancang dengan lebih baik apa yang nak dibeli kan, sayur jenis apa yang tahan sikit, apa nak boleh disimpan, benda-benda macam tu semua kita kena fikirkan lah. Jadi hari ni hari saya keluar lah nak pergi ke pasar ni. Ini terpaksa pakai topi pasal saya rambut panjang jadi rambut pun banyak benda boleh melekat kan, so kita tutup dengan topi. Dan ini ialah untuk tutup janggut lah. Jadi kalau saya keluar saya tutup macam tu, so tak adalah janggut tu keluar mengata-kata kan. Dan juga saya pakai sama ada face mask N95 ni, ataupun saya pakai, kalau saya nak kena keluar lama sikit, saya pakai yang ni. Yang ni saya pakai bukan apa, memang nampak ngeri sikit lah, tapi dia lebih selesa kita bernafas lah. Terutamanya kalau nak kena pergi masuk sampai setengah jam cari barang-barang banyak ni kan, di pasar ke apa ke. Jadi saya terpaksa cari benda tu lah. Jadi hari ni kita nak kena pergi round ambil barang lah. Dan kembali kepada kita bercerita dalam dunia otomotif kan. Kalau 2-3 hari lepas mungkin kawan-kawan dah nampak kawan kita Hezri buat satu artikel mengenai bagaimana 5 persatuan pengedar kereta meminta bantuan kepada kerajaan. Jadi ini realiti sebenarnya, industri kita akan terkesan lah. Jadi apa-apa industri yang terkesan memang akan struggle lah lepas ni. Dan of course pengangkutan secara keseluruhannya terkesan. Syarikat bas kan, kapal terbang, syarikat pengangkutan penerbangan, syarikat travel, semuanya pelancongan semua terkesan dengan amat-amat sangat lah. Jadi kita tak tahu macam mana mereka akan muncul kembali. Bayangkan syarikat-syarikat bas banyak yang mereka mempunyai bas yang besar-besar dan bas sebuah harga sejuta lebih kadang-kadang ya, double decker sampai sejuta. Jadi berapa bulanan nak kena bayar. Dan kalau memang betul bank bagi tangguh pembayaran, alhamdulillah lah mereka terselamat lah. Sementara Covid ni kan, sementara bas tak boleh jalan semua, tak payah bayar bas, okey, kena bayar gaji saja, okey lah. Bayar elektrik pun kurang lah mungkin lah, kena pasal lampu keselamatan je lah, dengan mungkin pegawai keselamatan lah. Tapi macam syarikat penerbangan, dia orang memang orang staff ramai kan, very complex business. Tak tahulah macam mana boleh selamat ke tak boleh selamat kan. Kita punya syarikat penerbangan kita yang besar-besar pun terpaksa ground dia punya aircraft fleet. Kita tengok Emirates ground berapa ratus kapal terbang, Lufthansa, Cathay Pacific, all this American yang punya airline kan, 500-600 kapal terbang sekali ground satu syarikat kan. So beribu-ribu kapal terbang sekarang tak pakai. Bayaran bulanan nak kena buat tu, tak tahulah macam mana kot negara dia orang pun ada tangguh bayaran ke tak tahu. Tapi itu pelancongan pengangkutan lah. Dan juga saya rasa lepas ni akan terkesan juga ialah hartanah lah, pasal orang tak ada gaji kan sekarang jadi orang pun tak ada mood nak berbelanja, tak ada mood nak tukar rumah baru, kecuali yang memang betul-betul kaya. Dia orang apa pun jadi tak ada kisah masalah apalah. The top 1% of 1% tu dia orang macam mana pun tak terkesan dengan benda-benda macam ni Cuma dia orang tu kesihatan lah, kalau kena sakit-sakit juga macam mana sama macam orang lain juga lah. Jadi sekarang ni kita dalam keadaan di mana industri otomotif negara kira dalam keadaan yang runcing jugalah sebenarnya Jadi kita kena tengok balik pada tahun 1998 di mana krisis keuangan, krisis mata wang yang berlaku di Asia menyebabkan industri otomotif kehilangan hampir 60%, 59 lebih peratus angka jualan industri TIV sepanjang tahun 1998. Dan saya tahu bahawa syarikat seperti Proton dan Perodor kehilangan lebih daripada 70% angka jualan mereka lah. Dan ini menyebabkan banyak masalah lah. Dan pada masa itu memang mereka terpaksa memikirkan macam mana cara untuk menyambung business, the business continuity plan. Banyak syarikat semua dah kick in lah. So dia akan tengok sekarang macam mana syarikat akan boleh bertahan selama berapa lama boleh bertahan bayar gaji kosong. Dan kemudian selepas itu macam mana nak tingkatkan balik pendapatan supaya kembali kepada tahap normal secepat mungkin.
Jadi dalam keadaan gini, saya rasa di kali ini tahun 2020 ini keadaannya mungkin lebih meruncing lagi, kerana saya rasa kalau dulu is kind of like a made up punya problem lah. Dia orang main jual beli apa tu orang panggil mata wang. Jadi mata wang kita susut tapi gaji tetap jalan, semua orang tetap kerja. Kali ni orang tak kerja langsung, jadi banyak yang gaji dah susut lah. Banyak kita bergantung kepada overtime dan kepada sale. Jadi mereka-mereka yang bergantung kepada overtime dengan sale sekarang ni gaji basic tu selalunya susah lah nak survive kan. Jadi bila at least bila mungkin bayar bulan rumah boleh tahan sekejap, bayar bulan kita tak payah bayar, dan dapat diskaun elektrik, mungkinlah dapat bertahan lah, tapi bertahan secara minimal lah. Jadi bila kita kembali ke normal, tak tahu bila, kita tak tahu sama ada siapa yang nak datang beli kereta yang tengah bersemangat nak beli kereta ni. Kecuali memang orang yang makan gaji stabil lah, dengan company-company besar, dengan kerajaan, mungkin yang boleh keluar. Mungkin dia dah memang nak merancang nak beli, tak dapat beli, jadi bila habis tu mungkin akan ada sedikit pent up demand lah. Tapi pada saya, pengamatan saya lah, kehilangan 60% pada tahun 1998 tu mungkin akan berlaku lagi lah. Buat kali ni saya call up a few friends dalam auto industry, saya tanya kan. Jadi ramai yang bagi conservative estimate antara 20 hingga 30% lah mereka akan kehilangan kejualan tahun ini. Itu estimate yang konservatif, dan kalau saya rasa kalau mereka punya rancangan berjaya dan benda ni habis dengan cepat dan mungkin boleh lah. Pasal masa 1998 tu ada macam time lag sikit antara masa benda tu berlaku sehinggalah kita dapat kita punya currency pegging, dan kemudian kesan kepada banking semua. Makan masa jugalah untuk benda tu pull through, dan masa tu kita tahu bahawa tak ada masalah sebenarnya dari segi produktiviti ataupun apa-apa daripada sifat-sifat ekonomi dalam negara. Tapi kali ini memang ada perubahan daripada sifat ekonomi kerana orang tak bekerja, jadi produktiviti itu berkurangan lah. Sebab saya yang kerja pada rumah tu kerja pada rumah, tapi untuk production benda tak boleh jalan, kilang tak berjalan kecuali benda-benda yang essential sahaja. So banyak benda yang tak boleh berlaku lah. Penjualan pun tak boleh berlaku, kereta tak boleh jual, rumah tak boleh jual, barang-barang makan, barang-barang elektrik tak boleh jual, barang-barang komputer tak boleh jual. Jadi itu sebenarnya kita punya ekonomi satu hari bernilai 4 bilion di Malaysia ni. So bayangkan selama sebulan dah 120 bilion, tambah lagi ni berapa pula bilionnya. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap, tapi keadaannya memang agak banyak lah duit yang terkesan dalam ekonomi sekarang. Dan saya rasa kali ni best case scenario lah is between 20 to 30% lah. Itu best case scenario, keadaan di mana angka jualan kita akan berkurangan. Worst case scenario yang akan melebihi 50 hingga 60% yang kita alami pada tahun 1998. Jadi kita sebagai mereka yang terlibat dengan industri otomotif memang rasa sangat risau lah. Terutamanya orang macam saya kan, company kecil. Saya one man show, saya dengan Izaro lah di Kuantan. Saya run the YouTube, dia run the website. Yang saya nak kena usahakan juga macam mana nak dapatkan sikit sebanyak lah pendapatan sementara ni daripada iklan. Nasib baiklah ada syarikat-syarikat yang masih lagi meneruskan pengiklanan yang mereka dah bertempah sebelum berlakunya MCO ni, PKP ni. Jadi alhamdulillah mereka tidak menarik balik, tak break dia tak pull the brake, dia biarkan dia untuk berlaku jalan juga dia punya. Walaupun kita tahu dia punya kesan iklan tu tak ada apa sangat waktu masa ni kan, tapi kita akan tolong lah lepas habis MCO ni, kita akan tolong lah dia orang dengan macam-macam lah, dengan video, dengan apa, dengan konten lah untuk membantu mereka balik. Pasal dia orang dah bantu kita waktu tengah susah ni. Kita ingat kawan kita yang tolong kita dalam keadaan kita susah ni. Kalau yang belagak tu tak ada nak buat apa lah, tu dia pasal dia sendirilah kan. Dan saya nak cadangkan lah beberapa perkara yang mungkin boleh kerajaan lakukan untuk membantu kita kembali kepada keadaan sebaik yang mungkin ataupun senormal yang mungkin selepas habisnya tempoh MCO atau PKP ni. Jadi antara benda yang boleh dilakukan ialah mungkin pihak kerajaan boleh mengurangkan kadar kutipan cukai jualan ataupun cukai excise atas kereta-kereta bagi membolehkan harga kereta tu turun pada tahap yang lebih
mampu milik dan membolehkan lebih ramai orang dapat keluar untuk membeli kereta. Tapi kita tak tahu sama ada ini tidak akan banyak membantu syarikat macam Produa dengan Proton, kerana mereka memang excise duty dia orang dah kosong. Cuma mungkin sales duty lah, mungkin kerajaan boleh kurangkan cukai jualan untuk semua kereta untuk membantu semua jenama dapat kembali ke tahap yang lebih normal seperti sebelum ini. Itu satu. Dan yang keduanya, kalau ni kita balik kembali kepada 1998 di mana, ataupun 2008 di mana ada cash for clunkers, di mana kerajaan bagi duit untuk trade in kereta-kereta lama yang lebih umur lebih sekian tahun. Setelah kali ini kita buat kereta lebih pada umur 15 tahun, kalau nak beli kereta, kerajaan akan bagi duit cash untuk bayar down payment tu sebanyak mungkin, tak tahulah, RM2,500 ke RM3,000 ke kan, bagi fix amount lah untuk mana-mana kereta. Jadi kurang sikit lah orang beban, mungkin nak segi down payment tu susah, pasal yalah masa kita PKP ni mana nak kumpul duit kan. So at least kurang down payment tu dapat membantu kita. Kereta lama satu boleh beli, tukar, belikan kereta baru. Dan samping tu, bila kita beli kereta baru tu, selalunya kereta tu kos penyelenggaraannya berkurangan, dan juga belanja minyaknya berkurang, kereta baru lebih jimat lah. Jadi ini dapat membantu juga orang actually menjimatkan kos pemanjaan mereka. Pasal pakai kereta lama ni memang tak ada bayaran bulanan, tapi kadang-kadang kos repair dan kos minyak tu lebih tinggi. So itu antara benda yang boleh berlaku. So pertama sekali ialah mungkin kurangkan cukai jualan. Kedua, mungkin bagi cash for clunkers ni. Salah satu pun tak apalah, tapi kurangnya dapat melakukan sesuatu lah untuk mengurangkan, atau kalau dapat buat dua-dua sekali lagi bagus lah. Dan mungkin pihak bank mereka akan dengan sendirinya menurunkan mungkin interest lah, bagi menjadikan pembiayaan lebih menarik lagi lah, kos pembiayaan lebih menarik lagi. Saya tak mau kerajaan tambahkan lagi tempoh pembiayaan lah. Sekarang kita pun dah 9 tahun tu dah panjang sangat dah. So biarkan aja lah, kita duduk kat 9 tahun tu, jangan tambah apa lagi dah. Biarkan kat 9 tahun. Dan kita kekal dengan 9 tahun tu, tapi kita kurangkan beberapa perkara yang lain lah. Mungkin kita bagi road tax holiday 1 tahun, tak tahulah, mungkin. Ini semua perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk membantu kita kembali lah. Dan dengan itu, cukai-cukai lain tu tetap kita kena kutip lah. Mungkin saya rasa kerajaan mungkin perlu kembali kepada GST, kerana GST lebih telus dan dapat mengurangkan pengelakan cukai lah. Jadi GST tu mungkin sekarang ni whatever sales duty yang dia orang charge, mungkin turun kepada 3%, jadikan GST kembali. Pasal dia punya infrastruktur dah ada, orang semua dah reti, sistem semua dah in place, just revert balik pada sistem tu je, GST 3%. Jadi ini dapat membantu kerajaan memastikan kekurangan meminimalkan ketirisan cukai. Kerana bayangkan kalau kata nilai aktiviti harian ialah lebih kurang 4 bilion lah, kita punya banding aktiviti dia kan. Jadi daripada 4 bilion tu, kalau kita boleh kutip cukai 3% satu hari pun dah saya rasa boleh membantu banyak lah. So di situ kita tak tahu lah macam kiraan dia, sebab itu saya punya rough cakap kasar je lah kan. So sampai situ je. Saya harap kawan-kawan semua yang kat rumah tu carilah aktiviti yang dapat membantu dan membina minda. Saya sekarang tengah cari online courses lah untuk belajar macam mana nak lebih menjadikan saya punya channel yang lebih bagus, yang lebih menepati cita rasa, dan juga boleh membantu saya mungkin membina app ke. Jadi kalau ada apa-apa, kawan-kawan ada apa-apa idea untuk tolong saya, apa jenis app yang mungkin kawan-kawan nak saya bina untuk membantu kawan-kawan mendapat lebih benefit daripada channel kita dan website kita, tolong cadangkan kat sini dan saya akan usahakan benda tersebut. Okey, apa pun kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala, negeri kita aman, tidak ada kekecohan dan keganasan yang berlaku akibat keadaan yang tertekan sekarang. Cuma kena agak-agak berhati-hati. Kalau boleh pergi cek pejabat tu, pergi cek lah pejabat, takut ada rumah pecah. Kadang-kadang kita tak masuk lama, tak pergi lama, orang ambil kesempatan nak pecahkan pejabat kita ke, ataupun workshop kita, ataupun kedai kita ke, dan menyebabkan masalah yang lebih lain pula lepas ini. Apapun, kita kena terus jadi pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada apa-apa video idea, saya akan buat lah. Lepas ni kita akan buat video-video macam teknologi lah. Ada video kita akan prepare review dan akan keluarkan tak masa tak lama lagi.
ditekan butang loceng tu supaya awak tak ketinggalan dari kedua video kita baru. Terima kasih. InsyaAllah.